Baik, di segmen pembangunan masyarakat, sudah setentunya ia bukan hanya setakat kita lihat dari segi mereka yang bekerja, tapi juga mungkin bagi mereka pihak veteran dan juga anak-anak dan remaja kita ni, pentingnya untuk sama-sama kita ni kendali dalam perhubungan kita ni ya, dan bagaimana pengurusan seharian kita ni. Dan di segmen pembangunan masyarakat pada hari ini sudah setentunya telah pun dikongsikan tadi, cukup menarik. Apa kaitannya ni sebenarnya tajuk ni? Macam ada kaitan dengan alam juga ataupun adakah ada perbezaan sedikit. Jadi kita bersama dengan narasumber kita, alhamdulillah bersama kita iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman, Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Ya, apa khabar Tuan pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah, apa khabar kita semua? Alhamdulillah, kita sudah sihat. Baik, cukup menarik tajuk kita untuk hari ini. Tatkala petaka melanda. Apa yang dimaksudkan ini Tuan? Okey. Lazim tadi selalu dengar malapetaka. Ini petaka. Sama meaning, kalau malapetaka tu ia pelbagai jenis bencana, musibah, apa sejanya orang yang tidak diinginilah, yang membagi permasalahan, penderitaan dan sebagainya, maupun dari segi bencana alam kayak masalah kesihatan, masalah keluarga, rumah tangga, mental dan seumpamanya. Tapi untuk topik kita ni hari ini, tatkala petaka melanda tu, tadi fokus konsep petaka tu dalam konteks kejadian bencana yang berlaku di negara kita ni maupun yang di luar negara. Seperti mana yang baru-baru ni ada terjadinya gempa bumi besar di bumi Republik Turki dan Republik Syria. Di mana petaka ni kalaunya berlaku, ianya akan membagi impak risiko yang besar, penderitaan seperti ada yang kehilangan harta, tempat tinggal, kejahteraan fizikal, mental, trauma, dan malahan sampai melibatkan kehilangan nyawa. Ya, jadi itu kita mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan maksud malapetaka seperti yang telah dinyatakan tadi, satu kecelakaan, kesengsaraan dan juga penderitaan. Jadi apa sebenarnya punca terjadinya petaka ataupun kejadian bencana ni Tuan? Well, kalau petaka bencana ni boleh berlaku di mana saja, bila-bila masa tanpa diduga. Terutama sekali kalau bencana alam lah, seperti mana berlakunya yang seperti saya sebutkan tadi di bumi Republik Turki itu. Ada kalanya juga petaka ni dapat diduga tapi selepas baru disedari. Contohnya petaka yang bukan dari segi bencana alam, we call dalam orang putih natural disaster, tetapi boleh disebabkan bencana yang dibuat oleh manusia, man-made disaster, seperti kecuaian kita ni sendiri, manusia sendiri, kerana tidak mengambil peduli atau merasakan perkara itu tidak penting, tidak memudaratkan. Sebagai contohlah, kebanyakan kejadian-kejadian kebakaran rumah di negara kita ni, hasil pendekatan mendapati ianya adalah disebabkan penggunaan pendawaian elektrik secara tidak teratur ataupun berlebihan. Jadi menjadi punca kebakaran. Betul. Baik, itulah ya sedikit pengurusan bersama mengenai dengan malapetaka ini. Namun kalau di negara Brunei Darussalam sendiri, bagaimana keadaan bencana alam berkenaan? Okay. Di negara kita ni, alhamdulillah, jika dibandingkan kejadian bencana di negara lain, kita ini very beruntunglah disebabkan kita ini dilindungi oleh negeri-negeri jiran. Kalau kejadian bencana di negara kita ini kalau dilihat ianya berlaku berdasarkan keadaan cuaca dan perubahan iklim, terutama sekali semasa musim perubahan iklim monsun, north east monsoon tu, di antara bulan 12 hingga ke bulan 3, di mana turunan hujan itu di atas tahap normal. Jadi hujan yang berlarutan ini akan mengakibatkan berlakunya banjir, terutama sekali di kawasan-kawasan pendalaman dan kawasan-kawasan rendah. Lazimnya ianya hanya berskala kecil lah, namun begitu walaupun impaknya tu sikit, kita ni sebagai individu masyarakat ni nda boleh seharusnya menunggu intensiti impak itu besar baru tatanikan kerana perubahan iklim ini memang terbukti dan berterusan, dan nda mustahil kemungkinan kita ni menerima kesan yang lebih teruk di masa akan datang.
Jadi itu dia ya. Kalau kita melihat, alhamdulillah ya, keadaan cuaca di negara Salam kalau kita melihat memang aktif hujan. Jadi ada ketikanya pada musim tengkujuh akan berlaku sedikit bencana kecil lah. Seperti yang dinyatakan tadi, berlakunya banjir, kilat. Ya, jadi inilah apakah sebenarnya peranan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat ataupun JAPIM semasa berlakunya bencana ni, Tuan? Semasa berlakunya bencana, lazim pihak jabatan akan menerima aduan lah tu, seperti mana agensi seperti Bomba akan menyalurkan maklumat kepada pihak JAPIM, and then pihak JAPIM akan membuat tindakan awal untuk membuat pendekatan siasatan, membuat penilaian terhadap kejadian dan mangsa-mangsa yang terlibat. Setelah siap membuat penilaian JAPIM akan menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa tersebut mengikut penilaian dan syarat kelayakan garis pandu. Bantuan yang dihulurkan itu adalah dari segi bantuan kewangan, bantuan makanan, keperluan asas dan tempat tinggal jika diperlukanlah. And then banyak juga mangsa-mangsa ni ataupun orang ramai salah faham dengan bantuan-bantuan yang pihak kerajaan berikan. Bantuan yang dihulurkan itu bukan untuk mengganti rugi, kehilangan ataupun disebabkan musibah yang ditimpa, tetapi adalah bantuan kerajaan untuk meringankan beban mangsa. Kerana banyak lagi agensi lainnya selain JAPIM yang menghulurkan bantuan-bantuan ini. Baik, bagaimana pula kita ni sebagai individu yang rasanya mempunyai tanggungjawab berkenaan, bukanlah hanya dipandang sebelah mata saja, tapi mahu juga untuk membantu kepada mereka-mereka yang rasanya mempunyai terasa impak daripada risiko bencana berkenaan. Apakah ada cara yang boleh kami lakukan? Memang ada. Caranya ianya perlu dari diri tani sendiri, inisiatif tani diri sendiri, membuat persiapan awal. Kerana hasil kajian dari Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC pada tahun 2018 ada membuat kajian dan menyatakan bahawa hanya 7% masyarakat kita ni yang bersiap sedia dalam menghadapi kejadian bencana. 7% itu adalah sangat kecil lah. Jadi adalah penting untuk setiap individu kita ni diri sendiri untuk memulakan persiapan awal itu. Kesiapsiagaan itu datang dari tempat pertama untuk tani mula selalunya di rumah ataupun di sekolah, didikan dari ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Walaupun orang peranan itu sikit, mula dari kecil itu akan membesar semula, jadi menjadi kebiasaan. Betul. Jadi kalau tani sudah orang tahu apa akan dibuat, dan akan jadi kurang panik semasa terjadinya. Jadi apapun tindakan yang dibuat akan orang selaras dengan apa yang patut dibuat. Baik, ia macam mana je tu kalau kita ni semasa memandu untuk mengelakkan, ini pun boleh katakan mengelakkan daripada perkara tidak diingini berlaku. Semasa memandu, sebelum kita ni memandu pakai telipingan keledar. Ada bagi mereka yang sering kali menggunakan telipingan keledar ni, pastinya bila dibukanya macam apa lain rasanya ni. Dan juga ini saya sendiri juga mengalami kadang-kadang kereta biasa sudah menggunakan signalan ataupun lampu isyarat ke kiri kanan ni, kadang-kadang masuk simpang rumah pun masuk tu di rumah kan, masuk parking itu pun tapi walaupun ada satu perkara yang lucu ataupun perkara yang mengapa imut macam tu takkan, tetapi itulah sebenarnya untuk mengajar diri kita ni dan juga membiasakan diri kita ni seperti yang dikongsikan tadi, kita ni mempersiapsiagakan diri lebih lanjut sebelum berlakunya perkara yang tidak diingini berkenaan. Ya, jadi mungkin ada langkah-langkah lain yang dapat dapat dikongsikan, mungkin contoh yang penting lah untuk petani sekurang-kurangnya, mungkin dari segi kesiapsiagaan yang selebihnya ni, Tuan. Sebagai contoh, kurang-kurang kita ni boleh memikirkan untuk keluarga kita ni sendiri. Tani boleh memikir apa plan evakuasi kita ni untuk keluarga kita di kawasan rumah kita ni sendiri. Sekiranya berlaku di mana, siapa yang akan mengetuai sekiranya berlaku kebakaran, di mana assembly point kita ni tempat untuk menyelamatkan, apa yang perlu dibawa, apa yang perlu dibuat, siapa yang perlu diutamakan. Itu yang pertama. Kedua, tahu di mana tempat-tempat berkumpul, walaupun orang selain di rumah kita ni, kalau kita ni di tempat-tempat pusat-pusat pembeli belah, bangunan kerajaan, kan,
be aware lah tadi punya sekeliling itu. Selain itu juga mengambil peluang untuk mengikuti latihan-latihan yang setiada seperti latihan evakuasi, fire marshal, first aid, drill exercise sebagai pendedahan awal kepentingan keselamatan dari segi teori dan pun ataupun praktikal. Walaupun latihan-latihan ini nampak macam tidak berkaitan dengan diri kita ni pada masa ni lah, macam contohnya saya sendiri bekerja dari sektor kemasyarakatan, tapi kan mengambil latihan-latihan ini macam ada orang cakap tidak berkaitan, tidak berkenaan, tetapi ada kegunaannya. That's why tajuk kita ni tatkala petaka melanda tu jangan sudah ditimpa petaka barulah ada kesedaran tu. Yang mana tunggu dicubit baru tak ada. Itulah lebih kurang lah. Betul. Baik. Cukup menarik juga ya untuk kita ni di mana memang amatlah penting ya bila dilihat ataupun dikongsikan oleh tuan tadi di mana kita ni pentingnya untuk bersiap sedia terlebih dahulu. Betul. Daripada perkara-perkara tersebut berlaku barutah kita ni kan melakukannya. Dan alhamdulillah juga kalau dilihat contoh yang besar ya tuan dan juga Mahirah dan Auda 3 tahun yang lepas bila adanya COVID-19 melanda di negara Brunei Darussalam, apakah tindakan-tindakan bagi kita ni dan juga di seluruh dunia. Dan sudah tentunya memang di awalnya memang payah kerana belum ada persediaan, belum ada pernah mengalami perkara-perkara sedemikian ini. Betul. Dan bila ia melibatkan banyak orang, memang banyaklah masalah-masalah yang melanda yang perlu diselesaikan. Tapi alhamdulillah dengan adanya persiapan bila adanya tersebut dan kita berehat seketika, ya ada masalah tu dapat kita ni kawal secara perlahan, melihat lebih lanjut di hadapan dan juga apa yang akan dilaksanakan. Dan alhamdulillah bila adanya kembali penularan wabak tersebut, alhamdulillah kita ni dapat sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita ni dan dapat mengawalnya sebaik mungkin. Jadi itulah kebaikannya juga ya tuan ya. Dia ada setiap musibah ada pengajaran. Ya, betul. Jadi tadi pelajari. Betul. Betul dan alhamdulillah. Ya. Baik, untuk ruangan kita kali ini ya Mahirah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau tadi berbalik semula kepada berkenaan dengan peranan Jabatan Pembangunan Masyarakat ya, saya memang tertarik dengan apa yang telah dinyatakan tadi, yang mana bantuan yang dihulurkan ini adalah untuk meringankan ya beban mangsa demi untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan mangsa, bukan untuk mengganti rugi kehilangan ataupun kerosakan harta benda yang terbabit ya dalam kejadian tersebut. Jadi itulah antara jenis bantuan tadi yang dikongsikan tadi, dari segi kewangan, catuan makanan ya, keperluan asas dan juga tempat tinggal ya jika diperlukan atau tertakluk jika ada kekosongan. Itu yang antara peranan Jabatan Pembangunan Masyarakat. Jadi selain daripada itu kita percaya ada perkhidmatan lain jika sekiranya macam mangsa-mangsa ni yang mengalami trauma ataupun gangguan emosi. Mungkin apa antara perkhidmatannya itu? Bagi mangsa-mangsa yang mengalami trauma, kami juga ada menyediakan perkhidmatan kaunseling untuk membantulah menenangkan mangsa. Tetapi ya tertakluk juga kepada mangsa-mangsa ni, because kalaunya trauma kita ni tidak boleh tertakluk kepada mangsa sendiri kalau mahu untuk diberikan perkhidmatan tersebut. Karena kalau kita ni macam bukan secara paksaan lah. Baik, adakah ia hubung kait dengan pihak kesihatan sendiri jika trauma berkenaan mungkin mengakibatkan masalah dalam kesehatannya, ataupun ini hanya setakat bagi penyakit mental lah sahaja ataupun ada masalah-masalah mental saja baru boleh berjumpa dengan pihak kaunselor sendiri? Kalau dari segi pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat, ianya dari segi emosi lah, mental emosi. Kalau dari segi kesihatan, pihak pekerja sosial dari pihak kesihatan yang akan menganukan lagi. Ada perbezaan. Ada perbezaan. Yes. Alhamdulillah. Itu antara ruangan kita pada kali ini di segmen pembangunan masyarakat tatkala petaka melanda bersama dengan narasumber kita itu Yang Mulia Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman ya, Pegawai Pembangunan Masyarakat. Ya, jadi mungkin dapat dikongsikan sekali lagi ni Tuan berkenaan dengan contoh yang penting
berkenaan dengan tadi berkenaan dengan plan evakuasi ini menarik juga ni untuk kita kongsikan bersama dengan penonton kita. Yalah, maklum saja ini sebagai satu persiapan dan juga persediaan. Jadi untuk kita ni sebagai masyarakat sebenarnya memainkan peranan untuk mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi kita tidak mengharapkan daripada sembarang menunggu daripada bantuan daripada pihak kerajaan semata-mata, tapi sebenarnya daripada kesiapsiagaan kita ni, maklum saja kalau bencana-bencana di negara kita ni, bencana seperti banjir, tanah susur yang menyebabkan menyebabkan mungkin barang-barang ataupun harta kita ni, harta benda kita ni yang mungkin menyebabkan kehilangan harta benda dan sebagainya. Jadi perlunya ada persiapan. Jadi mungkin dapat dikongsikan sekali lagi Tuan berkenaan dengan cara-cara ataupun langkah-langkah mungkin dari tadi plan evakuasi tadi mungkin dari sana. Plan evakuasi sepertinya selalunya cara-cara mengosongkan bangunan lah. Kita perlu ambil dari segi rumah sendiri sajalah. Sekiranya berlakunya kebakaran, di mana kata ni perlu mengosongkan, di mana tadi perlu mengevakuasi dulu, cari tanah lapang. Selalunya ada halaman rumah di hadapan ataupun di hadapan seberang rumah kita ni. And then itu semasa kejadiannya. Sebelum kejadian, macam mana tanikan memaklumkan, menyampaikan ataupun membuat plan itu bersama ahli-ahli keluarga kita ni. Sekiranya berlaku, siapa yang perlu untuk membagikan arahan tindakan itu. And then jika selepas kejadian lagi, ahli-ahli keluarga lain memainkan peranan juga dalam membagi support. Betul. Baik, itulah antara cara-caranya tu Mahirah ya. Dan juga mungkin juga ada tambahan lagi sebelum kita menutup tirai kita untuk segmen pembangunan masyarakat pada kali ini Tuan. Mungkin ada tambahan kata-kata terakhir untuk pihak Tuan. Barangkali tambahan sedikitlah. Setiap petaka yang berlaku dan impaknya adalah berlainan. Tidak semestinya petaka yang besar memberi impak yang besar. Kadang-kadang petaka yang kecil pun, yang berskala kecil, impaknya besar bagi setengah individu kerana tidak ada kesiapsiagaan itu. Jadi macam mana individu ataupun kita ni sendiri untuk mengadaptasikan kejadian itu adalah berbeza. And then ianya tertakluklah tu kepada individu cara membawa hala tuju hidup mereka semula, macam mana akan membangunkan diri mereka semula. And then setiap golongan individu masyarakat kita ni mempunyai peranan untuk membantu mengurangkan dan impak risiko bencana walaupun sedikit. Kalau ramai-ramai, insya-Allah kita ni akan dapat sedikit sebanyak membantu negara kita ni untuk kekal dalam keadaan aman sejahtera dan menjadi masyarakat yang berdaya tahan, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah itu antara ruang kita bersama ya untuk segmen pembangunan masyarakat tatkala petaka melanda. Dan ini bukanlah hanya setakat kita mengawal akan emosi kita ni sendiri, tapi juga persiapan masalah yang biasanya menjadi puncak bagi masalah emosi tersebut sudah setentunya datangnya dari sana. Dan bila kita mengawal dari akar umbinya, insya-Allah akan lebih mudah untuk kita dapat menguruskannya ya. Betul. Jadi apa yang telah yang kita dengarkan ya baru-baru ini seperti dinyatakan tadi, bencana yang berlaku baru-baru ini di bumi Republik Turki dan juga Republik Arab Syria baru-baru ini. Jadi memang memberi kesan juga kepada kita dan kita mengharapkanlah dengan adanya pengalaman-pengalaman sebelum ini daripada luar negeri, daripada negara kita sendiri, kita akan membuat persiapan dan persiagaan dalam kita menghadapi malapetaka ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Syukri bin Sulaiman, merupakan pegawai pembangunan masyarakat. Terima kasih sekali lagi untuk segmen pembangunan masyarakat kita berkenaan dengan tatkala petaka melanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.